Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama Cikgu Asnul sekali lagi dalam mata pelajaran Matematik tingkatan 4, bab 4 operasi set. Kali ini saya akan membincangkan keseluruhan topik operasi set yang hanya merangkumi 3 subtopik. Sebelum kita pergi lebih jauh, apa kata kita lihat dahulu secara umum tajuk set yang kita akan pelajari. Semasa tingkatan 1 dalam bab 11 kita telah mempelajari tentang pengenalan set dan kita telah mempelajari apakah itu set, dan kita juga telah mempelajari gambar rajah Venn, set semesta, set pelengkap bagi suatu set dan subset. Jadi untuk tingkatan 4 kita akan teruskan lagi dengan persilangan set dan kesatuan set, dan seterusnya ialah gabungan operasi set. Kita imbas kembali dahulu apakah yang telah kita pelajari dalam bab tingkatan 1. Dalam bab tingkatan 1, bab 11, pengenalan set. Set ialah himpunan objek-objek yang diklasifikasikan berdasarkan ciri-ciri sepunya. Maksud ciri-ciri sepunya tu dia mempunyai sifat-sifat yang sama. Sebagai contoh, kita boleh klasifikasikan set kereta jenama proton. Jadi kita boleh senaraikan model-model kereta proton seperti Proton Exora, Proton Saga, Proton Wira, Proton Satria dan seterusnya. Jadi ia mempunyai ciri yang sama, iaitu kereta proton. Sebagai contoh lain, kita ada set alat tulis. Sebagai contoh, kita ada pen, pensel, pemadam, pembaris, kertas dan sebagainya. Okey, kita terus pergi kepada contoh. Katakan A ialah set bagi nombor gandaan 2 yang kurang atau sama dengan 10. Jadi bila kita senaraikan apakah unsur bagi set A tersebut. Jadi kita dah tuliskan dalam bentuk tata tanda set sebegini, iaitu nombor gandaan 2 ialah 2, 4, 6, 8, 10. 2, 4, 6, 8 dan 10 tersebut dipanggil sebagai unsur. Huruf A adalah huruf besar yang mewakili set tersebut. Kita juga boleh gunakan apa-apa saja huruf yang sesuai berdasarkan penyataan set tersebut. Dan ini adalah tata tanda set, di mana semua unsur akan berada di antara set, di antara braces yang ditunjukkan sebegini. Seterusnya kita dah belajar tentang kesamaan set, iaitu dua set yang mempunyai unsur yang sama. Sebagai contoh, set P sama dengan set Q. Maksudnya semua unsur di dalam set P mestilah sama dengan unsur di dalam set Q, walaupun ia tidak disusun dengan cara yang sama. Sebagai contoh, set P mengandungi unsur I, K, A dan N, manakala set Q mempunyai unsur N, A, I dan K. Walaupun susunannya tidak sama, tetapi setiap unsur adalah sepadan dan sama. Jadi ia dipanggil sebagai set sama ataupun kesamaan set. Seterusnya kita telah mempelajari tentang set kosong, iaitu set yang tiada sebarang unsur. Ia boleh ditulis dengan simbol braces sebegini dan tiada unsur di dalamnya, ataupun simbol phi. Kita juga telah mempelajari bilangan unsur. Bilangan unsur diwakilkan dengan huruf N dalam kurungan set A. Sebagai contoh, kita ada set A di sini. Jadi huruf tersebut berada di dalam kurungan dan kita tulis NA sama dengan 5, iaitu unsur dalamnya 5. 1, 2, 3, 4, 5. Seterusnya, kita juga telah mempelajari simbol bagi unsur. Sebagai contoh, 8 ialah unsur bagi A, bagi set A. Jadi 8 ialah unsur bagi set A. Kerana kita ada 8 di sini sebagai unsur, jadi kita boleh tuliskan sebagai 8 unsur bagi set A.
13. Nampaknya 13 tidak tersenarai dalam unsur set A. Maka kita boleh tulis 13 bukan unsur bagi set A. Kita pergi kepada contoh. Diberi set semesta sama dengan X, iaitu X ialah integer dan X di antara 0 dan 10. Set A pula ialah faktor bagi 8. Set B ialah nombor perdana. Dan set C ialah gandaan 5. Kita boleh senaraikan daripada penyataan kepada tanda-tanda set. Set semesta ialah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Seperti yang telah diberikan di sini. Antara 0 dan 10. Jadi maksudnya 0 dan 10 tidak termasuk dalam senarai unsur tersebut. Set A, faktor bagi 8. Jadi kita dah tuliskan faktor bagi 8 ialah 1, 2, 4, 8. Set B ialah nombor perdana 2, 3, 5, 7. Dan set C ialah gandaan 5. Jadi dalam set semesta kita cuma ada gandaan 5 hanyalah 5 sahaja. Jadi 10 tak termasuk. Dalam gambaran rajah band, kita akan ada satu set semesta yang biasanya diwakili oleh segi 4 tepat dengan simbol set semesta di luar. Set semesta ialah set yang terdiri daripada semua unsur dalam perbincangan. Jadi ini adalah semua unsur yang ada dalam perbincangan. Semestinya semua set lain berada di dalam set semesta. Dia tak boleh berada di luar daripada set semesta di dalam gambar rajah Venn. Pertama sekali kita senaraikan dahulu apakah set A. Jadi set A tu kita buat, biasanya kita akan gunakan bulatan. Boleh juga gunakan bentuk yang lain. Set B dan set C. Memandangkan set C hanya mempunyai unsur 5 sahaja. Jadi set C berada di dalam set B. Yang ini kita panggil sebagai subset. Jadi yang kita belum tulis lagi ialah unsur 6 dan 9. Setiap titik di hadapan nombor ataupun unsur tersebut diwakili oleh titik. Jadi titik ni mewakili unsur. Jika ada nombor sahaja tanpa titik, itu dipanggil sebagai bilangan. Seterusnya, A prime bermaksud pelengkap bagi set A ialah set yang mengandungi semua unsur dalam set semesta yang bukan set A. Maksudnya, ini adalah set A dan pelengkap bagi set A ialah yang di luar daripada set A. Okey, dengan menggunakan simbol A prime. Jadi kalau kita senaraikan di sini, unsur yang berada di luar daripada set A ialah 3, 5, 6, 7 dan 9. Iaitu 3, 5, 6, 7 dan 9. Jika kita lorekkan gambar rajah Venn tersebut, kita akan dapat kawasan yang berada di luar daripada set A. Seterusnya, seperti yang saya telah nyatakan sebelum tadi, unsur 5 adalah subset bagi set B. Jadi kita boleh menulis dengan cara C ialah subset bagi set B. Dan C juga bukan subset bagi set A. Oleh kerana C berada di B, maka dia bukanlah subset bagi set A. Set E ialah subset bagi set B jika semua unsur dalam set C ialah unsur bagi set B. Seterusnya, kita akan masuk kepada tajuk bab 4 operasi set tingkatan 4. Untuk standard kandungan yang pertama 4.1 persilangan set, apa yang kita akan pelajari ialah menentukan dan menguraikan persilangan set menggunakan perwakilan. Yang kedua, menentukan pelengkap bagi persilangan set. Dan yang ketiga, menyelesaikan masalah yang melibatkan persilangan set. Daripada ransangan Minda 1, muka surat 96 dalam buku teks matematik tingkatan 4. Okay, kita telah senaraikan dua set, iaitu set
pelajar yang suka makan durian. Dan set B ialah set pelajar yang suka makan rambutan. Dalam set A kita ada unsurnya iaitu Nabil, Hani, Yankit, Mei, Mina, Jenny, Raj, Afiq dan Benjamin. Manakala pelajar yang suka makan rambutan iaitu set B ialah Navin, Khairi, Amirul, Raj, Afiq dan Benjamin. Okey, bila kita lukiskan gambar rajah van, kita akan ada senarai nama ataupun unsur-unsur yang berikut. Untuk set A, manakala set B, kita juga akan ada senarai seperti yang dituliskan di atas ni. Dan apa yang kita nampak di sini ialah ada 3 orang pelajar yang suka makan kedua-dua jenis buah tersebut, iaitu Raj, Afiq dan Benjamin. Daripada senarai set yang diberikan, iaitu set A dan set B, kita boleh nampak di situ Raj, Afiq dan Benjamin berulang 2 kali. Ada di dalam kedua-dua set. Jadi ini adalah unsur sepunya bagi set A dan set B. Raj, Afiq, Benjamin adalah unsur sepunya. Jadi persilangan set bagi set A dan set B ialah ketiga-tiga pelajar ini ataupun unsurnya ialah Raj, Afiq dan Benjamin. Jadi kita boleh tuliskan dalam tanda tanda set A persilangan set B ialah Raj, Afiq dan Benjamin. Jadi simbol untuk persilangan set seperti huruf N kecil ni, tapi tak ada dia punya tiang dia. Sebagai contoh, dari praktis kendiri 4.1a muka surat 99 buku teks matematik tingkatan 4, diberi set semesta ialah X, di mana X ialah integer 1 hingga 10. Set M ialah X, di mana X ialah nombor ganjil, dan set N ialah X, di mana X ialah gandaan 3. Senaraikan semua unsur bagi set yang berikut: set M, set N dan set M persilangan N. Pertama sekali kita perlu senaraikan ke semua set yang telah dinyatakan di atas, iaitu set semesta, set M dan set N. Set semesta ialah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Set M ialah nombor ganjil, iaitu 1, 3, 5, 7, 9. Manakala set N ialah 3, 6 dan 9, iaitu gandaan 3. Daripada kedua-dua set M dan set N, kita dapati ada unsur yang sepunya, iaitu 3 dan 9 yang muncul pada kedua-dua set tersebut. Jadi untuk soalan C, bila kita senaraikan apakah set persilangan set M dan set N, jadi kita dah nampak tadi, kita dah kenal pasti ada 2 unsur sepunya tersebut. Okay, biasanya kalau dalam penulisan kita akan bulatkan apakah unsur yang sepunya. Okay, jadi kita tulis semula unsur bagi persilangan set M dan set N ialah 3, 9. Dalam gambar rajah van, kita boleh senaraikan dan kita boleh lukiskan set M dan set N. Okay, dan unsur-unsur yang tidak terkandung dalam kedua-dua set tersebut kita letakkan di bahagian luar, tetapi masih berada di dalam set semesta. Jadi set M kita dah ada tadi 1, 3, 5, 7 dan 9. Manakala set N ialah 3, 6 dan 9. Jadi 3 dan 9 berulang dalam kedua-dua set, maka itu adalah unsur sepunya. Jadi kita akan letakkan unsur sepunya tersebut dalam persilangan antara M dan N. Dan bila kita lorekkan, kawasan yang mewakili persilangan M dan N ialah yang di tengah ni. Seterusnya, praktis kendiri 4.1b, soalan 1 muka surat 102, diberi set semesta ialah 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Set P ialah 3, 5, 7, 9. Set Q ialah 2, 3, 5, 7. Dan set R ialah 2, 4, 6, 8, 10. Senaraikan semua unsur bagi set yang berikut. Okey, sebelum kita menyenaraikan semua unsur bagi
persilangan-persilangan set yang dinyatakan, seeloknya kalau kita tulis dahulu secara tersusun, okay, ke empat-empat set tersebut. Jadi kita dah senaraikan supaya kita lebih mudah untuk mengenal pasti jika ada unsur yang sepunya. Soalan A, persilangan set P dan Q, dan di dalam kurungan dia ada simbol prime iaitu pelengkap. Maksudnya apa yang kita perlu cari, kita perlu dapatkan dulu persilangan P dan Q dan seterusnya kita cari apakah pelengkapnya. Okey, kita tentukan dahulu persilangan P dan Q iaitu 3, 5 dan 9. Jadi kalau kita tengok sini persilangan P dan Q, apakah unsur sepunya yang ada antara P dan Q? Kita ada 3, 5 dan 7. Jadi 3, 5 dan 7 ialah unsur sepunya. Maka set pelengkap bagi persilangan P dan Q ialah, okey, kalau kita tengok, kita senaraikan unsur yang di luar daripada 3, 5 dan 7 tetapi berada di dalam set semesta. Okey, so kita tengok di sini 3, 5, 7. Di luar set 3, 5 dan 7 ialah 2, 4, 6, 8, 9 dan 10. Seterusnya persilangan pelengkap bagi persilangan Q dan R ialah, kita kena senaraikan dulu seperti soalan A, apakah persilangan Q dan R. Setelah disenaraikan, kita hanya cuma ada unsur 2 sahaja. Q dan R hanya mempunyai satu unsur persilangannya. Okey. Jadi selain daripada 2, kalau kita tengok di set semesta, selain daripada 2 ialah 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi kita senaraikan dalam jawapan. Okey, untuk persilangan antara 3 set sama juga. Jadi kita akan senaraikan apakah persilangan antara P, Q dan R, dan kemudian barulah kita buat set pelengkapnya. Okey, tentukan persilangan antara set P, Q dan R. Dan kita dah tentukan nampaknya tiada unsur yang sepunya. Okey, antara P, Q dan R tiada unsur yang sepunya bagi ketiga-tiga set tersebut. Okey, kalau kita tengok sini walaupun ada 3 antara P, Q, tapi tiada nombor 3 di dalam set R. Antara Q dengan R pun kita ada tadi 2, tapi 2 tiada dalam set P. Jadi maksudnya tiada unsur sepunya, ataupun kita panggil sebagai set kosong. Maka pelengkap bagi persilangan set P, Q dan R ialah set semesta. Okey, jadi semua set semesta tu adalah menjadi pelengkap bagi set persilangan set P, Q dan R. Okey, seterusnya masih lagi dalam pelengkap bagi persilangan set. Okey, diberi lorikan kawasan yang mewakili pelengkap bagi persilangan set yang diberi. Jadi kita ada set semesta. Dan kita diberikan 3 set dalam set tersebut iaitu P, Q dan R. Dan soalan A, apakah pelengkap bagi persilangan set P dan Q? Okey, untuk kemahiran melorik kawasan yang mewakili set yang diberikan, jika kita tidak diberikan apakah unsur-unsurnya, maka kita bolehlah labelkan setiap kawasan yang dibatasi oleh garis. Kita akan labelkan dengan satu nombor. Okey, sebagai contoh, saya labelkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi bolehlah mana-mana pun. Kalau kita nak mula dari luar pun boleh. Contohnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi terpulang asalkan kita ada label. Sebenarnya kita menggantikan label ini mewakili unsur untuk memudahkan kita membuat operasi. Walaupun dia sebenarnya bukan unsur. Okey, set P kita ada 1, 2, 4, 5. Okey, bila kita senaraikan apakah label yang ada pada set P, kita ada 1, 2, 4, 5. Jadi cara saya tulis pun tak ada simbol braces ataupun untuk tanda-tanda set, sebab ini bukanlah unsur.
ia hanya mewakili kawasan sahaja untuk set P. Dan set Q kita ada 2, 3, 5, 6. 2, 3, 5, 6. Jadi seperti yang kita tahu, kita perlu buat persilangan dahulu. Jadi persilangan dia ialah 2 dan 5. 2 dan 5. Maka pelengkap ialah yang di luar daripada 2 dan 5. Jadi 2 dan 5 ialah persilangan bagi PQ. Pelengkapnya ialah yang luar daripada ni, iaitu 1, 4, 3, 6, 7, 8. Okey, 1, 3, 4, 6, 7, 8. Jadi kita dah senaraikan dan kita boleh melorek kawasan tersebut. Okey, kawasan yang diwakili oleh label itu. Soalan seterusnya. Okey, kita ada P, persilangan Q, persilangan set P, Q dan R dan pelengkap. Jadi kita ada persilangan bagi 3 set. Seterusnya kita perlu buat dia punya pelengkap. Okey, sama seperti tadi. Kita labelkan dahulu setiap ruang. Okey, pastikan setiap satu ruang ni hanya diwakili oleh satu nombor sahaja. Sebagai contoh ni, nombor 8 ni mewakili ruang yang besar yang bahagian luar ni dari okey, tapi masih lagi dalam set semesta. Okey, set P senaraikan iaitu 1, 2, 4, 5, set Q 2, 3, 5, 6 dan set R 4, 4, 5, 6, 7. Okey, daripada ketiga-tiga set tersebut, kita kenal pasti ada tak label yang sepunya. Jadi kalau kita tengok dalam ketiga-tiga set tersebut, kita ada nombor 5. Okey, label 5 ni berada dalam ketiga-tiga set. Jadi kawasan tersebut ialah persilangan antara P, Q dan R. Jadi ini kawasan persilangan antara set P, Q dan R. Maka set pelengkap bagi persilangan set P, Q dan R ialah yang di luar daripada 5, iaitu 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. Jadi kita dah kenal pasti kawasan mana untuk dilorek dan kita tinggal lorekkan sahaja. Seterusnya, penyelesaian masalah persilangan set. Jadi kita dah pergi kepada penyelesaian masalah. Praktis kendari 4.1C, soalan 2, muka surat 105, buku teks. Sebanyak 150 orang murid mengambil ujian diagnostik bagi kedua-dua mata pelajaran sains dan matematik. Keputusan menunjukkan sebanyak 40% daripada jumlah murid lulus mata pelajaran sains dan 30% daripada jumlah murid lulus kedua-dua mata pelajaran tersebut. Jika 8% daripada jumlah murid gagal dalam kedua-dua ujian tersebut, hitung bilangan murid yang lulus mata pelajaran matematik. Soalan B, bilangan murid yang hanya lulus mata pelajaran sains. Soalan C, bilangan murid yang hanya lulus mata pelajaran matematik. Sebelum kita mula membuat penyelesaian, kita rancang dahulu. Okey, pertama kita perlu tulis dan tafsir maklumat penting. Oleh kerana soalan ini dalam bentuk ayat yang agak panjang, okey, terdapat maklumat yang berada dalam penyataan soalan tersebut. Jadi kita perlu tulis dan tafsirkan maklumat. Yang pertama, kita ada jumlah pelajar 150 orang. Okey, mata pelajaran sains dan matematik kita berikan sains simbol S untuk set sains dan matematik set M. 40% lulus sains, maksudnya 40% darab dengan 150. Jadi kita ada 40% pelajar lulus sains. Darabkan dengan jumlah pelajar, maka kita akan dapat 60 orang. Okey, jadi yang ini ialah termasuk lulus 2 subjek 30% lulus sains dan matematik. Maksudnya 30% darab 150, kita ada 45 orang. Dan 8% gagal dalam sains dan matematik. 8% darab dengan 150, iaitu 12 orang. Okey, kita cuba lakarkan gambar rajah band. Okey, kita ada set S dan set M daripada maklumat yang kita telah tafsirkan tadi.
bila kita masukkan, sebenarnya 45 orang lulus sains dan matematik. Maksudnya dia lulus kedua-dua subjek. 12 orang gagal dalam sains dan matematik. Jadi dia berada di luar set S dan M. Okey, apa yang kita tahu tadi, 60 orang termasuk lulus kedua-dua subjek lulus mata pelajaran sains. Okey, jadi 60 orang. Okey, termasuk dengan yang lulus kedua-dua mata pelajaran, dia pun lulus juga matematik, ialah seramai 60 orang. Okey, lulus sains sahaja maksudnya macam mana kita nak kira? Yang bahagian sains saja dia lulus sains je. Matematik dia tak lulus. Jadi 60 tolak 45 sama dengan 15. Maka kita pun tulislah 15 dalam kawasan ataupun ruangan untuk lulus sains sahaja. Seterusnya, soalan A, bilangan murid yang lulus mata pelajaran matematik. Okey, kita tengok mata pelajaran matematik. Okey, di sini dia dah tuliskan. Kita dah tuliskan tadi yang lulus kedua-dua mata pelajaran iaitu 45 orang. Jadi kita ada jumlah pelajar 150 tolak 15. Okey, kita kena tolakkan semua jumlah yang kita telah ketahui. Okey, yang ada dalam gambar raja Venn, kita ada 15. Kita ada 12 orang yang tidak lulus kedua-dua mata pelajaran. Jadi kita dapat jumlah 123. Okey, 123 maksudnya pelajar yang lulus mata pelajaran matematik. Sama ada dia lulus matematik sahaja ataupun dia lulus kedua-dua mata pelajaran. Soalan B, bilangan murid yang hanya lulus mata pelajaran sains. Okey, maksudnya tadi kita dah kira tadi. Awal tadi sebenarnya kita dah kira, iaitu 60 tolak 45 sama dengan 15 orang. Soalan C, bilangan murid yang hanya lulus mata pelajaran matematik. Okey, jadi yang mata pelajaran matematik saja di sini. Jadi kita tengok. Okey, bilangan tadi kita dah kira dalam soalan A ialah 123. Jumlah keseluruhan pelajar yang lulus mata pelajaran matematik ialah 123. Tapi yang lulus matematik sahaja 123 tolak 45 sama dengan 78 orang. Jadi dalam ni kita ada hanya 78 orang yang lulus matematik sahaja. Jadi saya ingin ingatkan sekali lagi, nombor 15, 45, 78 dan 12 bukanlah unsur. Dia ialah bilangan unsur. Jadi dalam gambar rajah Venn, jika kita nampak nombor sahaja tanpa titik, ia bukanlah unsur. Unsur mestilah diwakili oleh titik. Baiklah, kita pergi ke standard kandungan yang seterusnya, iaitu kesatuan set. Apa yang kita akan pelajari ialah menentukan dan menguraikan kesatuan set menggunakan pelbagai perwakilan, menentukan pelengkap bagi kesatuan set, dan menyelesaikan masalah yang melibatkan kesatuan set. Jadi sebelum ni kita dah belajar persilangan. Jadi apakah kesatuan? Okey, untuk kesatuan set, kesatuan set A dan set B ialah set yang unsurnya terkandung dalam salah satu atau kedua-dua set itu. Okey. Contohnya ditulis sebagai set A kesatuan set B. Okey, dalam gambar rajah Venn, bila kita ada set A dan set B, sama ada dia bersilang ataupun tidak, maka kesatuan ialah ruangan dalam set A dan set B. Kedua-dua sekali kita akan lorekkan dalam kedua-dua bahagian set. Sama ada dia bersilang ataupun tidak, maka kita boleh lorekkan kedua-dua set tersebut. Dalam contoh yang saya berikan ni tak bersilang. Yang contoh yang saya berikan ni ada persilangan. Okay, kita ada persilangan kat tengah ni. Kalau tak bersilang sekalipun, ia tetap dilorekkan bagi kedua-dua set tersebut. Okey, ini adalah kawasan bagi kesatuan set A dan set B. Okey, sebagai contoh, kita ada set semesta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Set A 1, 3, 5, 7, 9 dan set B 3, 6, 9.
Okay, dalam ni kita nampak 3 dan 9 ialah unsur sepunya bagi set A dan B. Jadi untuk kesatuan set A dan set B, kita hanya cuma perlu tulis 3 dan 9 tersebut sekali sahaja. Okay, jadi kita tulis mula 1, 3, 5, 6, 7 dan 9. Kita tak tulis 3 dan 9 ni berulang kali dalam set kesatuan. Jadi kita tulis sekali sahaja. Cuma kita kena kenal pasti dahulu unsur yang sepunya. Okey, contoh yang kedua. Kita ada set A, set B dan set C. Seperti yang saya nyatakan tadi, walaupun set C tiada persilangan dengan set A atau set B atau kedua-duanya, kita tetap lorekkan dia sebagai kesatuan set A, set B dan set C. Okey, jadi inilah kawasan yang berlorek, ialah kesatuan bagi set A, set B dan set C. Seterusnya, pelengkap bagi kesatuan set. Pelengkap bagi kesatuan set A dan set B ialah sama seperti persilangan set, kita akan gunakan simbol prime dengan kurungan, okay, pada bahagian luar. Okay, sebagai contoh, diberi set semesta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Set A 1, 3, 5, 7, 9 dan set B 3, 6, 9. Jadi untuk kesatuan set A dan set B, kita akan tuliskan 1, 3, 5, 6, 7, 9 sebagaimana contoh yang awal-awal tadi ya. Jadi kita kenal pasti apakah set yang di luar daripada 1, 3, 5, 6, 7, 9. Jadi kita kenal pasti dari set semesta, iaitu 2, 4, 8, 10. Jadi kita akan melorekkan kawasan yang di luar daripada set A dan set B. Okey, jadi sebagai contoh, yang ini saya tunjukkan contoh untuk melorekkan gambar Raja Van. Ini sebenarnya adalah contoh kita menyelesaikan dalam bentuk tata tanda set. Okey, contoh yang kedua. Untuk untuk kesatuan set A, B dan C, okey, kesatuan bagi 3 set. Jadi sama macam tadi, kita dah kenal pasti set A, B dan C. Jadi kalau pelengkap, kita hanya lorekkan bahagian luarnya sahaja. Okey, contoh seterusnya. Diberi set semesta ialah X, di mana X di antara 20 dan 30. 20 hingga 30. X ialah integer. Set P ialah X, di mana X ialah nombor perdana. Set Q ialah X, di mana X lebih besar dari 24. Soalannya, cari pelengkap bagi kesatuan set P dan Q dan bilangan unsurnya. Okay, ada N kat luar ni, maksudnya mencari bilangan unsur. Soalan B, lukis gambar Raja Van dan lorekkan kawasan yang mewakili mewakili pelengkap bagi kesatuan set P dan Q. Okay, pertama sekali kita kena senaraikan semua unsur bagi setiap set yang dinyatakan. Jadi lebih mudah untuk kita mengenal pasti jika ada unsur sepunya. Okey, seperti yang kita telah tahu tadi, set semesta ialah nombor integer di antara 20 hingga 30. Set P ialah nombor perdana, iaitu 23 dan 29. Dan set Q ialah nombor yang lebih besar dari 24, iaitu 25, 26, 27, 28, 29 dan 30. Untuk soalan A, kita perlu mencari pelengkap bagi kesatuan set P dan Q. Pertama, kita perlu senaraikan apakah unsur bagi kesatuan set P dan Q. Jadi kita ada, bila kita senaraikan, ialah 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Antara P dan Q, semua set termasuk semua unsur dalam set P dan Q, kecuali 29 ni mempunyai ialah unsur yang sama, maka kita hanya tuliskan sekali sahaja. Jadi untuk pelengkap,
kita tengok yang di luar daripada senarai yang telah kita buat tadi. Jadi tengok dalam set semesta. Okey, kita tengok set semesta yang luar daripada set-set yang kita dah senaraikan tadi, unsur-unsur yang kita senaraikan tadi. Maka set yang ada ialah unsur yang ada ialah 20, 21, 22 dan 24. Dan seterusnya bilangan unsur bagi set yang telah kita senaraikan tadi ialah 4, iaitu 1, 2, 3, 4. Okey, jadi untuk soalan B, kita perlu melorek pelengkap bagi set P dan Q. Okey, pertama sekali kita kena lakarkan ataupun lukis gambar rajah Venn, senaraikan semua unsur mengikut setnya. Jadi setelah kita dah buat kenal pasti tadi, mana unsur yang sepunya, jadi kita tengok 29 sepunya, maksudnya ada persilangan. Jadi bila kita tengok ada sepunya ni, okey, maksudnya adalah persilangan antara set P dan Q. Jadi kita letakkan dahulu di tengah. Kemudian kita tengok lagi set P kita ada 23, unsur 23. Kemudian set Q, bakinya kita akan masukkan terus dalam set Q. Dan yang tidak termasuk dalam kedua-dua set tersebut, kita akan senaraikan di luar. Jadi untuk kita melorekkan, okey, di luar kawasan kedua-dua set P dan Q, iaitu kesatuan set P dan Q, jadi pada bahagian luarnya kita lorekkan sahaja. Okey, inilah kawasan pelengkap bagi set P dan set Q. Okey, contoh seterusnya iaitu penyelesaian masalah kesatuan set. Suatu soal selidik melibatkan 35 orang guru. Didapati 30 orang guru memiliki sebuah kereta atau sebuah motosikal atau kedua-duanya. Okay, jadi untuk kesatuan set, kata kunci yang digunakan ialah atau. Jadi untuk persilangan set tadi, kata kunci yang digunakan ialah dan sebenarnya. Okay, jadi untuk yang ni kita gunakan atau. 27 orang guru memiliki kereta, manakala 16 guru memiliki motosikal. Berapakah bilangan guru yang, soalan A, memiliki kedua-dua jenis kenderaan, dan B, tidak memiliki kereta dan motosikal. Jadi dan ni kita dah tahu tadi, kata kunci bagi persilangan. Okey. Pertama sekali, tulis dan tafsir maklumat penting. Okey, pertama kita tengok jumlah guru. Jumlah guru ni sebenarnya ialah bilangan unsur dalam set semesta, iaitu 35 orang. Miliki sebuah kereta. Kereta kita berikan dia sebagai set K, dan sebuah motosikal set M atau kedua-duanya, iaitu 30. Okey. Jadi itu adalah kesatuan set K dan set M. Jadi kesatuan sebab dia guna perkataan atau di sini, jumlahnya ialah 30. Penyataan yang seterusnya, maklumat yang berikutnya ialah K sama dengan 27, iaitu 27 orang guru memiliki kereta. Okey. Dan M ialah bilangan guru yang memiliki motosikal. Okey, lakar gambar rajah Venn. Okey, kita ada kedua-dua set dan ada persilangan set di sini. Kenapa ada persilangan set? Okey, jadi nanti kita akan tengok. Okey, pertama kita tengok dulu apakah maklumat yang kita boleh masukkan dalam gambar rajah Venn. 35 tolak 30 sama dengan 5. Ini ialah jumlah guru. Semua kita ada 35 orang. Tolak dengan 30. Apa maksud 30? Yang ini. Okey, 30 ni ialah kesatuan set K dan set M. 30 maksudnya dalam kedua-dua set ni kita ada 30 orang guru. Jadi yang tak termasuk dalam set K dan M ni, maksudnya dia tidak memiliki kereta ataupun motor, dia berada di luar, iaitu 5 orang. Maklumat seterusnya, kita ada 27. Macam mana kita nak tahu 27 ni letak kat sini? Okey. 27 orang guru memiliki kereta. Dia memiliki kereta. Jadi set K seramai 27 orang. Okey, sebenarnya dia termasuk dalam kawasan kereta sahaja dan kereta motosikal. Jadi
Kita belum tahu lagi berapakah bilangan sebenar yang hanya memiliki kereta sahaja. Dan yang memiliki motosikal 16. Jadi maksudnya 16 orang memiliki motosikal. Seterusnya, memiliki kedua-dua jenis kenderaan. Jadi kita nak tengok berapa orang yang berada di tengah-tengah ni ada kereta dan mempunyai ataupun memiliki motosikal. Jadi yang itu sebenarnya ialah persilangan bagi set K dan set M. Jadi bila memiliki kedua-dua, maksudnya dia ialah memiliki kereta dan motosikal. Jadi kita anggap dia sebagai X. Kita pun tak tahu lagi. Kita anggap dia sebagai X. Maka jadi bakinya dekat sini kita akan kira sebagai 27 tolak X. Sebab ini tadi jumlah sebenar semua ialah 27. Jadi tolakkan dengan X, kita akan dapat 27 tolak X. Manakala untuk set motosikal 16 tolak X. Kita semua sekali adalah 16. Jadi tolak dengan X, jadi 16 tolak X. Daripada gambar rajah van, kita akan jumlahkan. Maksudnya jumlah kesemua ni sebenarnya ialah 30. Maksudnya kita jumlahkan semua ni ialah 30 orang. Jadi kita buat satu persamaan. 27 tolak X tambah X tambah 16 tolak X. Maka kita akan dapat X sama dengan 13. Jadi bilangan guru yang memiliki kereta dan motor, kedua-duanya ialah 13 orang. Soalan B, tidak memiliki kereta dan motosikal. Okey, jadi sebenarnya tadi kita dah buat pengiraan. Ini sebenarnya ialah pelengkap bagi kesatuan set K dan M, iaitu 35 tolak 15. Jadi kita ada tadi, set semesta kita 35 orang dan kesatuan set kita ialah 30 orang. Jadi 35 tolak 30 sama dengan 5 orang. Kita pun dah tulis dah tadi. Yang kita cuma perlu menjawab soalan. Kadang-kadang kita dah dapat dulu maklumat sebelum kita menjawab soalan tersebut. Seterusnya kita pergi kepada standard kandungan yang ketiga, iaitu gabungan operasi set. Apa yang kita akan pelajari ialah menentukan dan menguraikan gabungan operasi set menggunakan pelbagai perwakilan. Seterusnya menentukan pelengkap bagi gabungan operasi set dan menyelesaikan masalah yang melibatkan gabungan operasi set. Gabungan operasi set maksudnya kita dah belajar dua tadi, iaitu persilangan set dan kesatuan set. Jadi kita akan gabungkan kedua-dua operasi set tersebut. Gabungan operasi set. Langkah pertama, buat operasi dalam tanda kurungan dahulu. Jadi selepas ni bila kita nampak soalan, kita kena kenal pasti ada tak tanda kurungan. Jika ada tanda kurungan, kita kena selesaikan yang dalam kurungan dahulu. Kemudian barulah kita buat lakukan operasi lain dari kiri ke kanan. Jadi kalau tak ada tanda kurungan, kita terus je buat operasi dari kiri ke kanan. Tapi kalau ada kurungan, selesaikan dahulu yang dalam kurungan. Contoh, set semesta ialah X di mana X kurang dari 20. X ialah nombor ganjil. P ialah faktor perdana bagi 105. Q ialah gandaan bagi 5. Dan set R ialah 7, 9 dan 11. Di sini 3 set ni kita belum senaraikan lagi. Nanti kita perlu senaraikan dahulu. Soalan dia ialah cari persilangan set P dan Q kesatuan set R. Jadi mula-mula kita kena buat dalam kurungan. Lepas tu baru kita selesaikan dari kiri ke kanan. Jadi kita ada persilangan dan kesatuan. Soalan B pun sama. Kita ada persilangan set P dengan pelengkap set Q. Kita nampak dalam ni saja kita ada persilangan set P dengan pelengkap set Q. Kemudian kita buat kesatuan dengan pelengkap set R. Seterusnya soalan C. Persilangan antara set P dan Q.
dan kesatuan. Okey. Okey, dalam kurungan juga kita kena selesaikan dulu kesatuan set P dan pelengkap set R. Okey. Perkara pertama yang kita perlu buat, kita senaraikan dahulu semua unsur bagi set semesta, iaitu nombor ganjil di bawah 20. Okey, iaitu 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19. Okey, set P ialah faktor perdana bagi 105, iaitu 357. Set Q ialah gandaan bagi 5, iaitu 5 dan 15. Okey, kita tengok kat sini kita ada 5 dan 15. 10 tak termasuk sebab 10 bukanlah nombor ganjil dan 10 tiada dalam set semesta. Jadi kita tak boleh tuliskan 10 dalam bagi unsur set Q. Seterusnya set R ialah 7, 9, 11. Okey, set R dia dah tulis dah. Okey, kita cuma tulis sekali lagi. Okey, kita susun dalam bentuk yang mudah untuk kita menganalisis, kita kenal pasti ada tak unsur-unsur yang sepunya. Okey, seterusnya soalan A. Jadi kita nak tengok dulu ada tak persilangan antara P dan Q, kemudian kita buat kesatuan dengan R. Okey, langkah pertama kita kena selesaikan persilangan ini dulu dalam kurungan, kemudian baru kita akan buat kesatuan dengan set R. Okey, so langkah pertama kita kenal pasti dulu apakah persilangan set P dan Q. Kita tengok set P dan Q ada tak unsur sepunya. Okey, kita ada 5 ni sebagai unsur sepunya, jadi kita senaraikan. Yang kedua, kita boleh terus buat operasi untuk kesatuan dengan set R. Jadi kita akan buat set, kita dah kenal pasti tadi, persilangan set P dan Q ialah 5. Dan set R kita dah senaraikan 7, 9 dan 11. Okey, dah ada set R 7, 9 dan 11 kita senaraikan. Jadi untuk kesatuan kita perlu senaraikan semua unsur bagi kedua-dua set ini. Ada tak yang sepunya? Nampaknya tak ada. Okey, so bila tak ada, kita hanya perlu tulis semula sekali sahaja setiap unsur. Soalan B. Okey. Persilangan set P dan pelengkap bagi set Q. Okey, kita kena selesaikan yang ni dulu. Kemudian kita akan buat kesatuan dengan pelengkap bagi set R. Jadi, sama seperti langkah di atas. Okey, kita senaraikan dulu pelengkap bagi set Q, iaitu 1, 3, 7, 9, 11, 13, 17 dan 19. Jadi, kita senaraikan persilangan set P dan set pelengkap Q. Okey, jadi kita senaraikan ialah 3 dan 7. Kalau kita tengok balik, okey, ini adalah pelengkap bagi Q. Kita tengok dekat P, 3, 5, 7. Antara pelengkap Q dengan P, okey, unsur yang sepunya ialah 3 dan 7. Jadi kita senaraikan 3 dan 7. Jadi kena rujuk balik set P. Seterusnya, apakah set pelengkap bagi R? Okey, set pelengkap bagi R ialah 1, 3, 5, 13, 15, 17, 19. Kalau kita tengok kat sini, ini adalah R. Jadi apakah pelengkapnya? Jadi yang di luar daripada, selain daripada 7, 9 dan 11, kita ada 7, 9, 11. Selain daripada itu, iaitu 1, 3, 5, 13, 15, 17, 19. Jadi kita dah senaraikan. Jadi bila kita buat operasi, okey, yang sebelah kiri kita akan senaraikan 3 dan 7. Okey, untuk pelengkap set R, kita ada 1, 3, 5, 13, 15, 17, 19. Dan kita tulis semula operasi set tersebut. Cuma apa yang kita perlu ambil perhatian ialah ada tak unsur sepunya. Jadi kita tengok 3 dan 7. Ada tak 3? Okey, kita ada 3. Sekali saja kita tulis. Okey. Yang ini tak ada 7 Okey, kita ada 3 sekali je. Jadi 1, 3, 5, 7, 13, 15, 17 dan 19. Contoh seterusnya, untuk soalan C. Okey, untuk soalan C,
Okey, kita ada satu operasi yang panjang di sini. Okey, gabungan operasi untuk persilangan dan kesatuan. Okey, jadi dia dah merangkumi semua sekali, iaitu ada set pelengkap, okey, ada persilangan, kemudian ada kesatuan. Jadi langkah pertama kita akan selesaikan yang dalam untuk persilangan dahulu, P dan Q. Kemudian yang kedua kita akan buat dalam kurungan, iaitu kesatuan P dan pelengkap R. Kemudian kita akan buat kesatuan bagi kedua-dua set tersebut. Kita kena buat ikut urutan yang betul. Okey, yang pertama kita senaraikan persilangan set P dan Q. Okey, rasanya kita dah buat dah tadi masa mula-mula dalam soalan A, iaitu 5. Okey, yang kedua, kesatuan bagi set P dan pelengkap R. Okey, jadi kita dah kenal pasti dah kedua-dua set. Set P ialah 357, pelengkap R ialah 135, 13, 15, 17, 19. Jadi untuk kesatuan kita akan senaraikan semula. Okey, kalau kita senaraikan balik yang ini, okey, sebenarnya nanti kita boleh tengok balik bila kita senaraikan, kita akan letak kat bawah ni. Okey, jadi untuk langkah yang ketiga, jadi untuk yang terakhir sekali kita akan senaraikan semula apakah hasilnya. Jadi kalau kita tengok kesatuan, okey, so kita tengok kat sini kita ada unsur 5 dan yang sebelah kanan kita dah ada unsur 5. Jadi kita hanya perlu tulis sekali sahaja, iaitu 1, 3, 5, 13, 15, 17 dan 19. Okey, contoh seterusnya untuk kemahiran melorek. Okey, lorekkan kawasan bagi setiap gambar rajah Venn yang mewakili operasi ke atas set yang diberi. Okey, ini ada dua soalan, soalan A dan soalan B. Sekarang ni kita diberikan satu gambar rajah Venn dan diberikan operasi. Jadi kita perlu lorekkan kawasan yang memuaskan operasi set tersebut. Okey, untuk soalan sebegini kita akan labelkan dengan nombor bagi setiap ruang. Jadi kita ada 1, 2, 3, 4, 5. Okey, untuk operasi persilangan Q dan R, kemudian kita buat kesatuan dengan P. Pertama sekali kita kena kenal pasti dulu persilangan Q dan R. Okey, jadi Q ialah 2, 3, 4. Okey, 2, 3, 4 dan R ialah 4, 5. 4, 5. Jadi kalau persilangan mestilah nak dapatkan yang unsur sepunya. Tapi walaupun yang ini bukanlah unsur, tapi kita labelkan dia sebagai mewakili kawasan tersebut. Seterusnya, untuk kesatuan dengan set P, jadi kita senaraikan apakah label yang ada dalam set P. Kita ada 1 dan 2. Okay, kita senaraikan 1 dan 2. Okay, setelah kita kenal pasti tadi apakah persilangan, jadi kita dah tulis 4 saja di sini. Okay, dan kesatuan dengan set P iaitu 1, 2. Jadi kita kena senaraikan semua sekali. Okay, untuk kesatuan kita tulis semula semua label yang mewakili ruang tersebut. Jadi selepas kita dah kenal pasti 1, 2 dan 4, kita boleh lorekkan kawasan tersebut. 1, 2 dan 4 sahaja. Okay, seterusnya untuk soalan B sama juga. Okay, kita ada set M, N dan K. Okay, K berada di dalam persilangan antara M dan N. Okay, kita labelkan dahulu setiap ruang yang mewakili set-set tersebut. Okay, soalan ni, kesatuan M dan N. Okay, kesatuan bagi set M dan N. Kemudian kita akan buat persilangan dengan set pelengkap bagi K. Okey, jadi kita senaraikan dulu apakah yang warna hijau ni untuk kesatuan, iaitu M ialah 1, 2, 3 dan N ialah 2, 3, 4. Jadi untuk kesatuan kita perlu senaraikan semua sekali, tapi kita cuma perlu tulis 2 dan 3 sekali sahaja. Okey, untuk K pula, K pelengkap. Okey, pelengkap bagi set K ialah 1, 2, 4, 5. Jadi pelengkap bagi K ni, ini ialah K. K ni hanya diwakili oleh nombor 3. Jadi pelengkapnya ialah yang di luar daripada K, iaitu 1, 2, 4, 5.
Okey, seterusnya kita dah selesaikan dalam kurungan ni. Kita akan dapat 1, 2, 3, 4. Kemudian kita buat kesatuan, kita buat persilangan dengan set pelengkap bagi K iaitu 1, 2, 4, 5. Kenal pasti, kalau untuk persilangan kita perlu kenal pasti apakah unsur sepunya ataupun dalam kes ni label nombor yang sepunya iaitu 1, 2 dan 4. Okey, jadi setelah kita kenal pasti, kita senaraikan. Kita perlu melorikkan ruangan 1, 2 dan 4. Jadi pada gambar Raja Van, kita akan lorikkan ruangan 1, 2 dan 4. Kita tinggalkan ruangan K3 ni. Okey, biarkan dia kosong. Kita terus pergi ke penyelesaian masalah gabungan operasi set. Okey, contoh. Daripada soal selidik terhadap 36 murid, didapati 6 murid suka bermain bola keranjang sahaja. 7 murid suka bola sepak sahaja. 8 murid suka pimpong sahaja. 8 murid suka bermain bola keranjang dan bola sepak. 7 murid suka bermain bola keranjang dan pimpong. Dan 6 murid suka bermain bola sepak dan pimpong. Okey, jadi kita akan nampak beberapa kata kunci yang penting kat sini. Pertama, kita ada perkataan dan. Maksud dan di situ operasinya ialah persilangan. Okey, soalan pertama, lukis gambar Raja Van untuk mewakili maklumat di atas. Dan soalan B, cari bilangan murid. Okey, so kita akan cari bilangan murid yang suka bermain satu permainan sahaja, suka bermain semua permainan dan suka bermain dua permainan sahaja. Okey, pertama, kita perlu tulis dan tafsirkan maklumat penting. Okey, jumlah unsur dalam set semesta ialah 36. Kita ada 36 jumlah murid, 36 orang. Okey, bola keranjang kita guna perwakilan K. Okey, K besar iaitu 6 orang. Yang ini bola keranjang sahaja. Okey, maksudnya dia tak main permainan lain. Okey, bola sepak sahaja S 7 orang. Pimpong sahaja 8 orang. Kemudian maklumat seterusnya, kita ada bilangan pelajar yang suka main bola keranjang dan bola sepak. Okey, K dan S. Okey, kita dah gunakan perwakilan set yang ini. K dan S sama dengan 8. So ini adalah persilangan. Bilangan pelajar yang suka bermain bola keranjang dan pimpong iaitu 7 orang. Okey. Bilangan pelajar yang suka bermain bola sepak dan pimpong 6 orang. Okey, seterusnya kita akan lukis gambar Raja Van. Okey, sebagaimana soalan A. Okey, jadi kita akan lihat di sini akan ada banyak persilangan antara bola keranjang, K, S untuk bola sepak dan P untuk pimpong. Jadi kita perlu penuhkan dahulu ruang-ruang yang mewakili setiap set tersebut. Okey, daripada maklumat yang kita dapat, kita ada 6, 7, 8 ni maksudnya hanya yang suka bola keranjang saja, main bola keranjang saja dekat kawasan ini saja. Okey, sebab dia bukanlah yang suka bermain permainan yang lain juga. Okey, maksudnya dia hanya main bola keranjang je, dia tak main permainan lain. Okey, sama juga dengan bola sepak dan pimpong 8 orang. Okey, oleh kerana kita tak tahu, kita tak pasti berapakah nilai ataupun angka bilangan pelajar yang suka main ketiga-tiga jenis permainan ni, kita letak dia sebagai X. Okey, kita letak dia sebagai X. Jadi, bila kita tengok setiap kawasan, okey, apakah maksud 8 tolak X? Okey, maksudnya ialah okey, antara permainan bola keranjang dengan bola sepak. Okey, yang suka main kedua-dua ni, permainan bola keranjang dan bola sepak, sepatutnya ada 8 orang. Okey, jadi 8 tolak X. Maksudnya kat sini. Okey, sepatutnya ini semua jumlahnya ialah 8 orang.
Tapi untuk kawasan ini sahaja kita dah ada X. Maka kita nak dapatkan jumlah kawasan ini sahaja ialah 8 tolak X. Begitu juga dengan antara bola keranjang dan pingpong, antara K dengan P, dan antara set S dengan set P. Okay, kita dah ada kat sini maklumat ni. Okay, antara K dengan P ialah 7. Jadi 7 tolak X. Antara S dan P 6. Jadi kita tolakkan 6 tolak X. Seterusnya, kita jawab soalan B. Okay, soalan B1, suka bermain satu permainan sahaja. Maksudnya, yang dia hanya main satu permainan sahaja. Yang luar ni lah. 6, 7, 8. Okay, dia tak main permainan lain. Okay, kalau macam ni maksudnya dia main 2 permainan sekurang-kurangnya. Okay. Bilangan murid suka bermain satu permainan sahaja ialah, okay, semualah yang 6, 7 dan 8 kita jumlahkan, kita akan dapat 21 orang. Soalan kedua, suka bermain semua permainan. Okay, semua permainan ni maksudnya yang tengah-tengah ni lah. Dia suka main bola keranjang, suka juga main bola sepak dan suka bermain pingpong. Jadi kita dah anggap tadi, kita letakkan satu pemboleh ubah X. Okay, bilangan murid suka bermain semua permainan. Okay, sebenarnya ini adalah persilangan bagi ketiga-tiga set. Okay, walaupun kita hanya senaraikan terus bilangan, sebenarnya ini adalah operasi untuk persilangan ketiga-tiga set. Jadi kita letakkan semua jumlah dia, iaitu 6, 7, 8. Okay, 6, 7, 8. Kemudian kita ada 8 tolak X tambah 7 tolak X tambah 6 tolak X. Kita tambahkan ni. Semua ruangan kita jumlahkan. Tambah X. Yang tengah sekali. Jadi ini adalah 36 ialah kesatuan. Okey, 36 ialah kesatuan bagi ketiga-tiga set. K, S dan P. Okey. Jadi jumlah dia semua sekali. Okey, kita selesaikan persamaan tersebut. Dan kita akan dapat nilai X-nya ialah 3 orang. Jadi pelajar atau murid yang suka bermain ketiga-tiga permainan seramai 3 orang. Jadi dalam ni adalah 3 orang. Okey, seterusnya soalan ketiga, suka bermain 2 permainan sahaja. Ini kategori mana ni? 2 permainan sahaja. Okey, yang suka bermain 2 permainan sahaja ialah yang kat sini. Okey, yang ini 2 permainan. Yang ini 1 permainan. Okay, dan yang tengah ni ialah 3 permainan. Okay, jadi yang 2 permainan kita akan jumlahkan yang 7 tolak X, 8 tolak X dan 6 tolak X. Kita kena jumlahkan. Okay, jumlahkan semua. Kita dah dapat tadi nilai X iaitu 3. Kita gantikan sahaja 3 dalam nilai X tersebut. Dan kita akan dapat jawapannya 12 orang. Jadi kita telah mempelajari secara keseluruhan tentang operasi set untuk tingkatan 4. Okey, jadi sebenarnya tadi kita dah banyak menggunakan konsep-konsep ataupun kemahiran yang kita telah pelajari dalam pengenalan set semasa tingkatan 1. Okey, jadi kita dah menyelesaikan masalah yang melibatkan persilangan set, kesatuan set dan gabungan operasi set. Baiklah, setakat itu saja untuk bab 4 bagi mata pelajaran matematik. InsyaAllah kita akan bertemu lagi dalam video yang akan datang bagi tajuk yang lain. Semoga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.